Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri, iaitu saya Nur Farhana binti Harudi, nombor matriks 16 DPM 22F 2011. Nama saya Annabella Natalia binti Azrizal. Nombor kad matrik saya 16 DPM 22F 2007. Hari ini saya nak membentangkan tentang hak sebagai jiran. Yang pertama, seorang jiran mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap jiran. Jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit sebanyak tentang perkara ini. Okey, siapakah jiran? Jiran ni ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, sama ada di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas atau bawah, sehingga 40 buah rumah. Dalam Islam juga menyuruh kita untuk memuliakan dan menghormati jiran tetangga. Jika kita menghormati jiran, hidup kita akan menjadi aman, damai, dan jika wujud persefahaman dan kerjasama antara jiran tetangga. Jiran adalah orang terdekat yang boleh kita minta bantuan dan memberi bantuan serta pertolongan. Jika menghadapi kesusahan, kita dapat meminta bantuan daripada jiran. Semangat kejiranan dalam masyarakat negara ini secara umumnya dilihat masih kental, namun tidak dinafikan wujud persekitaran di mana sikap tidak mengambil kisah mengenai kebajikan jiran sekeliling semakin ketara. Justeru, masyarakat perlu menghayati kembali suruhan agama supaya dapat memelihara hubungan kejiranan sebagai satu cara ke arah perpaduan ummah. Tambahan pula, kawasan perumahan sekarang kebanyakannya dihuni penduduk yang pelbagai kaum dan bangsa. Nabi Muhammad SAW contoh teladan membina kerukunan hidup berjiran, termasuk mengambil berat dan hidup rukun bersama jiran tetangga. Dikisahkan pada suatu hari, Rasulullah SAW berkunjung menemui Abu Zar yang sedang memasak kuah. Lalu baginda berkata, "Wahai Abu Zar, jika kamu memasak, perbanyakkanlah airnya. Kemudian, berilah jiran tetanggamu daripada masakan itu dengan baik." Hal ini kerana Islam menekankan hubungan baik sesama tetangga demi melahirkan suatu kehidupan dalam masyarakat yang harmoni. Mungkin barang yang kita sedekahkan atau berikan kepada jiran tidak seberapa tetap nilai ganjaran, tapi di sisi Allah sangatlah besar ganjaran pahalanya. Okey, di samping itu, pemberian seumpama itu juga akan mencetuskan nilai kasih sayang sesama manusia. Jibril selalu berpesan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai jiran dan tidak sempurna status iman seorang seandainya tidak berbuat baik terhadap jirannya. Sabda baginda SAW bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik kepada jirannya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia menghormati tetamunya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik dan hendaklah ia diam. Hadis riwayat Muslim. Melalui video ini kita dapat satu objektif, iaitu kita dapat melihat pasti sama ada hak-hak jiran yang selalu dilaksanakan oleh diri sendiri sebagai seorang jiran terkadang dilupakan dan juga diabaikan, serta dapat menimbulkan sengketa oleh masyarakat moden zaman sekarang. Saya ingin mengulas sedikit tentang konsep kejiranan, iaitu hak-hak jiran ni melalui artikel daripada sumber Muara Sinar. Artikel tersebut diberi tajuk "Sentiasa Berbuat Baik Kepada Jiran Tetangga". Mungkin pada zaman nenek moyang kita dahulu, keseronokan dan keindahan hidup berjiran ini menjadi satu perkara yang sangat penting. Mereka hidup aman damai tanpa pergaduhan. Ini boleh dikatakan kemesraan antara jiran tetangga amatlah erat. Jika ada kenduri ataupun kematian, pasti duyun orang kampung akan hadir. Namun pada zaman milenial ini, pada zaman sekarang, adab dan kemesraan dalam berjiran itu tidak sama seperti dahulu. Malah ia makin pudar, makin pupus. Melalui artikel ini, dia mengatakan bahawa dalam Islam, dia sangat mementingkan hubungan persaudaraan dan sentiasa menganjurkan umatnya untuk sentiasa hidup bersatu padu
dan mengelakkan perselisihan. Kita hidup di dunia ini saling memerlukan di antara satu sama lain dan tak ada siapa boleh hidup bersendirian. Contoh yang kat petang, boleh saya tahu macam mana apa ciri-ciri hidup jiran yang baik? Okey, salam. Boleh. Okey, antara ciri-ciri jiran yang baik, kita perlu beramah-mesra dengan jiran-jiran, macam bertanya khabar, jalan lalu apa, kita kena bertegur. Lepas tu kita kena sentiasa tolong-menolong lah, macam dia minta tolong, kita tolong mereka. Macam tu lah. Terima kasih. Assalamualaikum, nak tanya sikit boleh? Salam boleh? Kita kan hidup berjiran dekat poli ni kan. Boleh tak bagi ciri-ciri jiran yang kurang baik? Contoh ciri-ciri jiran yang kurang baik ni, dia macam kurang ambil tahu pasal orang sebelah dia. Lepas tu dia kurang ramah. Boleh tak bagi langkah penyelesaian untuk atasi jiran yang kurang baik ni? Pada pendapat saya, kita kenalah tanya khabar dekat jiran sebelah tu. Lepas tu kalau jumpa tu lambat-lambat sikit, supaya lagi ni lagi hubungan seterapi. Terima kasih. Antara cabaran yang kita hadapi ketika hidup berjiran, kita sering dapat melihat setengah jiran kita yang tidak menjaga kebersihan. Pembuangan sampah yang tidak sistematik menjadi cabaran utama dalam hidup berjiran. So, hal ini kerana jiran mungkin akan terganggu dengan bau busuk yang keluar dengan bau busuk yang keluar dari sampah kita jika kita tidak melupuskan sampah tersebut dengan cara yang betul, iaitu membuang ke dalam tong sampah dan tertutup. Oleh itu, terdapat beberapa kepentingan yang perlu diterapkan oleh seseorang individu dalam hidup berjiran. Antaranya, kita hendaklah memberi bantuan yang paling cepat ketika berlakunya kecemasan. Antara orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita, iaitu jiran kita. Apabila kita ditimpa musibah ataupun berlakunya kecemasan, jiran antaranya golongan yang paling penting yang memberi bantuan awal kepada kita sebelum orang-orang penting dalam hidup kita datang. Kita hendaklah berbuat baik kepada jiran kerana kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa diri kita pada masa akan datang. Kesimpulan yang dapat saya ulaskan dalam video ini tentang konsep kejiranan, hendaklah kita tidak mengabaikan hak-hak hidup dalam berjiran ini dan persepsi dalam bertolak ansur antara jiran, kerana kejiranan ini adalah sangat penting dalam membina masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Oleh itu, memiliki jiran yang baik akan membawa kepada kesejahteraan dan keharmonian dalam masyarakat. Antara cara yang kita dapat mendekatkan diri dalam mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran adalah dengan melaksanakan aktiviti gotong royong, iaitu seperti membersihkan surau. Oleh itu, ini akan memberi impak yang positif kepada seluruh masyarakat, tolak ansur sama jiran. Sekian itu sahaja daripada pengumpulan kami tentang hak-hak kejiranan. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.